Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama kita buka kelas kita pada pagi ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran sirah, iaitu pelajaran yang ke-18 yang bertajuk kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mengapakah tajuk ini dipilih untuk kamu belajar? Pada pelajaran yang lalu kita telah pun belajar tentang haji wada'. Ya, iaitu haji wada'. Wada' maksudnya Wada' bermaksudnya selamat tinggal. Wada' bermaksud selamat tinggal itu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan fardu haji, itulah haji yang terakhir yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perhimpunan haji tersebut, baginda Rasulullah SAW telah menyatakan secara tersirat bahawa baginda akan kembali ke rahmatullah selepas daripada haji ini, tak lama. Apabila turunnya ayat daripada surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Bila turunkan ayat surah ini, secara tersiratnya baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa baginda akan wafat. Baik, ketika itu pula baginda Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita umat akhir zaman ini beberapa perkara yang Rasulullah SAW katakan kepada kita, berpeganglah kamu dengan bersungguh-sungguh dan jangan kamu lepaskan daripada tali ikatan ini. Yang pertama disebut, yang kata Rasulullah SAW, yang pertama, syaitan telah putus asa daripada menyesatkan kamu. Itu yang pertama. Itu ketika itulah, ya. Tapi sekarang ni saya tak putus asa. Dia cari cara lain pula. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Nabi SAW tinggalkan kepada kita dua perkara, yang mana apabila kita ikut dua perkara ini, insya-Allah kehidupan kita di dunia dan akhirat akan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Sebab kita tidak tahu apa lagikah masa depan kita. Umur kita baru 12 tahun. 12 tahun lagi pada umur kamu 24 tahun, kita tahu tak masa depan kita. Ada daripada kalangan kanak-kanak sebesar kamu ini masuk sekolah menengah, dihadapi dengan dadah, dengan rokok, dengan mencuri, dengan bermacam-macam lagi gejala sosial yang ada, yang menyebabkan masa depan mereka lingkup. Ustaz gunakan istilah masa depan lingkup. Ataupun mereka terpaksa apabila dah dewasa, mereka terpaksa dengan bersusah payah mengatur semula untuk masa depan mereka. Atau balik nak belajar semula, masuk sekolah semula. Pernah kita jumpa masuk sekolah tapi tak masuk sekolah, dia masuk sekolah pelajaran menggunakan daripada pengalaman nak. Kita tak tahu masa depan kita.
Bila yang kamu nampak kejayaan cikgu, ada cikgu sudah berjaya, yang jadi doktor dah berjaya, itu kejayaan orang lain. Macam saya ustaz, saya jadi guru agama, ini kejayaan saya. Kejayaan anak-anak saya tak tahu lagi. Itu yang kita boleh nampak kejayaan di dunia. Sekarang umur saya 47 tahun. 10 tahun lagi saya tak tahu lagi kejayaan saya macam mana. Ya. Tapi selagi mana kita berpegang dengan petunjuk Al-Quran, selagi mana kita berpegang dengan petunjuk Al-Hadis, Rasulullah SAW berkata, aku tinggalkan kamu dua perkara, iaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ni pesan Rasulullah yang pertama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bila kita berpegang kepada dua perkara ini, insya-Allah kita tak akan sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jagalah solat. Jagalah solat. Kerana itulah sahaja yang akan menjamin diri kita sebagai seorang Islam. Barang siapa yang solatnya ditinggalkan, maka Islamnya tak sempurna. Apabila Islamnya tak sempurna, Islam itu tidak sempurna, maka macam mana kita nak berjaya di dunia dan di akhirat? Macam mana kita nak berjaya di dunia dan akhirat? Pengalaman ustaz lah selama 47 tahun ni, setakat inilah, ustaz belum nampak lagi lah orang yang tekun solat, dia gagal dalam kehidupan dia. Masalah tu berlimpah ada, tetapi kalau orang yang solat itu, apabila dia solat, dia menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi ustaz jumpa orang ini gagal dalam kehidupan. Belum lagi. Kalau gagal pun dapat bangkit semula. Kalau gagal pun dia dapat bangkit semula. Tapi nak gagal terus menerus, tak ada. Seorang yang ustaz pernah jumpa, digagal suatu hidup remaja dia sebab isap dadah. Ya, dia isap dadah. Ya, apabila umur dia dah melampaui, dah umur 50, dah keluar penjara dah tu. Keluar penjara dah keluar penjara. Ustaz pernah jumpa yang isap dadah seorang, yang kedua yang bunuh orang seorang. Yang bunuh orang. Kemudian kena penjara. Dalam penjara tu dah dia belajar agama. Bila dah keluar dia bertaubat. Bila ditanya balik apa perubahan yang didapat semasa dalam penjara, dia kata di situ dia mula belajar untuk solat. Bermakna solatlah yang akan mengubah diri kita. Solatlah yang akan menjaga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimus salah, dan dirikanlah solat itu di dalam diri kamu. Perbuatan itu, rukuk itu kita dirikan dalam hati, dalam perbuatan, dalam fikiran kita. Kita solatkan 5 waktu itu. Jadi kita bukan solat main-main, kita solat tapi fikiran merawang-rawang. Tak boleh, kita kena solat dengan khusyuk. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan solat itu akan mencegah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar dan perkara-perkara yang keji. Jadi solatlah yang akan menjadikan kita jadi baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan hak-hak wanita. Ya, Rasulullah sebut khusus tentang hak-hak wanita kerana pada akhir zaman ini eksploitasi kepada hak-hak wanita adalah amat besar. Amat besar. Penindasan berlaku ke atas kaum wanita, dan hanya saja yang mengangkat martabat wanita adalah Islam. Islam sahaja yang mengangkat martabat wanita itu. Di mana-mana kalau kamu lihat, wanita-wanita akan ditindas. Tak kira lah di Arab Saudi ke, di Afghanistan ke, walaupun dua itu negara Islam, tapi penindasan juga tetap berlaku ke atas atas wanita. Itu nak cerita kat kamu, jemaah Rasulullah berpesan, ya. Rasulullah berpesan supaya menjaga hak-hak wanita. Wanita pada sisi Islam, dia Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni ada dua.